Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu maulana al-azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan limpah dan karuniaan daripada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam satu majlis ilmu setelah mana kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan pada malam ini, lantaran daripada kita menghampiri dengan bulan Ramadan, lebih kurang 2-3 hari lagi kita akan menjejaki bulan yang mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka pengajian kita menerusi kitab Taqribul Ikhwan, demikian juga kitab Munyatul Musalli untuk malam ini kita tangguhkan. Dan kita akan membicarakan pada malam ini persediaan kita untuk menyambut kedatangan tetamu yang mulia, iaitulah bulan Ramadan, yang mana para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita bekerja di sesuatu tempat apabila dikatakan oleh pihak atasan bahawasanya akan datang tetamu istimewa di dalam pejabat kita ataupun di tempat kerja kita, maka sudah pasti kita akan melakukan persediaan untuk menyambut tetamu istimewa tersebut. Melakukan persediaan, bersiap sedia dengan makanannya, dengan minumannya, atau mungkin dengan kain lansir dan lain-lain daripada. Maka demikian jugalah bagaimanakah persediaan kita orang Islam, persediaan kita orang yang beriman kepada Allah untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia ini, tetamu yang istimewa ini.
yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap tahun sekali. Apakah persediaan kita? Adakah semata-mata dengan membeli buah kurma secukupnya untuk tempoh tersebut, ataupun dengan menyediakan juadah-juadah makanan-makanan mentah untuk persediaan pada hari tersebut, waktu tersebut? Maka ini dinamakan persediaan yang bangsa jasmani, persediaan dari sudut jasmani. Yang terlebih penting daripada persediaan yang bangsa jasmani ini adalah persediaan yang bangsa rohani kita. Bagaimanakah persediaan yang bangsa rohani ini untuk menyambut kedatangan tetamu yang istimewa, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak, yang kita maklum bermacam-macam keistimewaan, keutamaan, kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwah. Sesiapa yang melakukan amal yang sunnah, perbuatan yang amalan itu adalah amalan yang baik, yang sunnah di dalam bulan Ramadan, keistimewaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pahalanya tidak sama sebagaimana amalan sunnah yang dikerjakan di dalam bulan selain daripada Ramadan, tetapi dibalas oleh Allah Ta'ala dengan amalan sunnah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan yang akan tiba ini, pahala dilipat gandakan oleh Allah seperti pahala melakukan amalan yang wajib. Besar. Pahala sunnah tidak sama dengan amalan yang dilakukan amalan yang wajib. Tak sama. Besar amalan yang wajib, lebih pahalanya dibandingkan dengan amalan yang sunnah. Bahkan sesiapa yang melakukan amalan yang wajib di dalam bulan Ramadan, solat fardunya, dalam bulan Ramadan ada majlis ilmu yang fardu ain, daurah pengajian yang berbentuk fardu ain kita hadiri, itu amalan yang wajib dilakukan di dalam bulan Ramadan, seperti melakukan 70 amalan yang wajib. Ini adalah merupakan tawaran istimewaan dari sudut pahala gandaan yang dilakukan oleh kita selaku yang beriman, yang dilakukan di dalam bulan Ramadan yang akan tiba kelak. Maka rugilah andainya kita tidak merebut peluang, andainya kita masih di takuk yang lama, andainya tidak ada peningkatan di dalam amalan kita sewaktu kita dijemput oleh Allah Ta'ala, diberi peluang oleh Allah Ta'ala umur untuk berada di dalam bulan tersebut. Maka persediaannya iaitulah hendaklah kita memperbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah sebelum kita menjejakkan kaki kita di dalam bulan tersebut yang akan hadir, yang akan tiba dalam beberapa hari lagi. Itu persediaan. Kerana apa? Persediaannya hendaklah kita memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan taubah kepada Allah, kerana yang menghalangi seseorang daripada melakukan ibadah,
yang membuatkan seseorang itu malas dalam melakukan ibadah, yang membuatkan seseorang itu tidak ada rasa kenikmatan untuk melakukan ibadah, keseronokan untuk melakukan ibadah, yang menyebabkan ibadah di dalam bulan Ramadan tidak dipertingkatkan kerana diselimuti dengan dosa-dosa yang tidak dilunturkan sebelum memasuki di dalam bulan Ramadan. Ini sebagaimana kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yang menghalangi seseorang, yang menyebabkan seseorang itu terdinding untuk melakukan amal ibadat adalah kerana dosanya. Justru persediaan untuk kita menjejaki di dalam bulan Ramadan yang beberapa hari lagi, 2-3 hari lagi, bermula pada malam ini, bersihkan dosa-dosa kita, cucikannya, lunturkannya, runtuhkannya dengan kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah, tanpa menafikan zikir-zikir yang lain. Tetapi inilah masa yang sesuai. Setiap masa, setiap apa kerjaan yang kita lakukan ketika mana berada di dalam kereta baik, ketika mana kita menaiki motosikal hendak kepergian ke tempat kerja baik, ataupun di mana-mana tempat yang kita berada, sama ada di dalam rumah, ketika mana nak mengidai kain, ataupun ketika mana kita berada di dapur dan lain-lain daripadanya, mulut dibasahi dengan istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan luntur dosa-dosa kita. Bertaubat kepada Allah, menangis, timbulkan rasa penyesalan di atas maksiat-maksiat yang telah kita lakukan, renunginya, berada di atas sejadah, berada pada satu tempat yang masa kita adalah untuk luangkan menghadap Allah Ta'ala, memikirkan muhasabah diri kita di atas kesalahan-kesalahan, timbulkan rasa kesesalan, kemudian berazam tidak akan melakukan pada masa-masa yang akan datang, bertaubat kepada Allah sebelum sampainya kita di dalam bulan Ramadan beberapa hari lagi. Kerana itu kita melihat, ya, satu Ramadan penuh surau kita mungkin melebihi sebagaimana solat Jumaat. Tetapi dalam masa yang sama pada siang harinya, sentuh Al-Quran, bulan Al-Quran, yang sepatutnya kita memperbanyakkan membaca ayat-ayat Al-Quran, yang mungkin beberapa orang yang ada di kalangan kita yang sempat membaca Al-Quran 1 juzuk. Tapi kita, berapa yang dapat? Hari ini boleh sepipi. Itu tidak ada rasa nikmat. Kerana apa tu? Orang lain dapat sejuzuk contohnya, tapi kita sepipi. Apatah lagi hak dapatnya sikit daripada tu. Ini kerana diselimuti dengan dosa-dosa yang tidak dilunturkan sebelumnya. Orang lain dapat berqiyamul lail di awal Ramadan lagi, tapi kita berat. Bila kita berqiyamul lail, nanti 10 Ramadan terakhir, awal-awal tak qiyamul lail contohnya. Sekerana pun tidak ada peningkatan di dalam amal ibadat kita. Sedangkan kita maklum bulan Ramadan bulan gandaan pahala. Ibadat yang dilakukan tidak sama pahalanya sebagaimana ibadat yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan. Tahu, tapi tak buat. Tahu, tak rebut. Tahu, tidak gunakan kesempatan umur yang diberikan oleh Allah. Kerana daki-daki maksiat yang tidak dilunturkan. Itu punca besar. Kerana itu, bermula pada malam ini, sehingga beberapa hari yang mendatang belum tiba lagi Ramadan, banyakkan istighfar, banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
luntur segala dosa-dosa yang ada pada diri kita. Masuk dalam bulan Ramadan, ada rasaan mengecapi kenikmatan untuk mempertingkatkan amal ibadah di dalam bulan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persediaan yang seterusnya iaitulah dengan ilmu yang berkaitan dengan puasa. Meskipun hal ini telah kita mempelajari daripada kecil lagi, jak budak lagi. Waktu aku masih kecil ni, kita belajar dah bab ni, bab puasa ni, hukum hakam berkaitan dengan puasa ni. Tapi ibadah puasa ni ialah satu ibadah yang difardukan hanya setahun tu di dalam bulan Ramadan sahaja. Maka menyebabkan keperatusan untuk seseorang itu tidak mahir dalam bab ni agak besar. Yang perlu di refresh hal-hal yang berkaitan dengannya supaya menjadi ingatan untuk kita sebagai persediaan memasuki di dalam ibadah tersebut. Sebagaimana ibadah solah, yang mana ibadah solah tiap-tiap hari kita buat. Dalam sehari 5 waktu. Subuh, asar, maghrib, isyak, subuh. Subuh, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 kali. Tiap-tiap hari. Daripada kecil lagi. Namun tak mahir juga. Tak mahir. Walau ibadat tu tiap-tiap hari kita buat, sepatutnya kena mahir lah. Contoh orang yang bekerja sebagai designer. Mula-mula tak mahir. Ni nak buat macam mana ni? Nak ambil gambar dia ni, nak crop, nak letak dia. Tak mahir. Tapi lama-lama hadap tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu duk buat. Itulah kerja dia. Mahir. Jadi mahir. Kerana dilakukan setiap masa, setiap hari, kerana itulah kerjanya. Demikian juga solat. Sepatut kena mahir benar dalam bab ni. Kerja kita orang Islam. Kerja buat kita orang yang beriman kepada Allah. Sepatut lebih-lebih lagi kena mahir. Tak mahir juga. Sami'a Allahu liman hamidah. Tangan duk bergerak lagi. Allahu Akbar. Tak ada tamat nina. Sangkaan kita, aku telah mendirikan solat. Tak solat. Sami'allahu liman hamidah. Tangan bergoyang-goyang, batu letak pula dekat pohon. Kilah kain, betul kain, turun. Tak ada tamat nina. Sangkaan kita, aku telah solat. Allahu Akbar, rokok. Nampak spendu-spendu, nampak seluar-seluar dalam, cak boyo, cak apa, cak nu, cak tu. Sujud demikian juga. Nampak bahagian belakang. Tak cakna, tak mahir. Tak solat, tak nama solat gitu. Itu hak tiap-tiap hari pun tak mahir. Apatah lagi hak ni. Tiap-tiap masa. Apa ni? Hak dalam bulan Ramadan saja, dalam setahun tu. Lebih-lebih lagi, hal-hal yang berkaitan dengannya perlu kita mengembalikan ingatan-ingatannya tersebut. Maka pada malam ni kita sentuh sedikit. Mungkin ada dah ustaz-ustaz yang datang di sini, para guru kita yang datang di sini, yang telah membicarakan hal-hal perkara-perkara ini. Tapi ini sebagai persediaan dalam masa beberapa hari lagi. Jadi rukun puasa ini sebagaimana kita maklum ada 3. Yang pertama, niat. Niat ni maksudnya ialah sesuatu
satu ingatan yang kita hadirkan dalam hati kita bahawasanya aku ni nak puasa. Tu nama niat. Adapun yang selepas daripada tarawih, mungkin imam kita kata nawaitu sauma ghadin hingga akhir. Itu namanya talaffuz niat. Bertutur dengan perkataan bagi lafaz-lafaz niat, bukan niat, tapi menolong hati. Mudah-mudahan kita sedar, kita khabarkan hati kita, oh aku nak puasa esok ni. Itu sebab tu faedah kita bertalafuz tu. Sebagaimana kita nak solat lah, usolli, tak niat lagi tu. Hak niatnya ketika mana akad takbir tu. Tapi usolli dah awal-awal lagi. Usolli fardha zuhri, fardal asri, fardal isya'i, maghrib. Mudah-mudahan dengan usolli tadi, sahaja aku sembahyang ni, mudah-mudahan dah baru sat tadi baru kata, apabila tu, ingatlah sekarang ni nak solat apa? Solat zuhur ikut imam 4 rakaat kerana Allah. Mudah-mudahan ingat. Hak niat sebenarnya adalah hati tu. Hak lepas daripada kita kata usolli tu, bukan hak di usolli tu niat. Atau Allah berkata niat, tak sah salat kita. Mazhab kita Syafi'i mesti hadirkan niat di dalam takbir. Adapun hak luar daripada solat tu, itu talaffuz, nak menolong hati. Sebab kata tadi tu mudah-mudahan ingatlah. Tadi baru kata, sebelum daripada akad takbir tu tadi baru kata nak solat zuhur. Mudah-mudahan ketika akad takbir mudah hadirkan niat kita. Hadirkan maknanya ingatan dalam hati kita, perbuatan aku ni, aku sekarang ni nak solat zuhur mengikut imam kerana Allah. Demikianlah dalam bab puasa. Niat, esok aku nak puasa. Itulah niat. Adapun hak kita duk kata tu, talaffuz bagi niat. Mudah-mudahan dengan kita kata, hati kita sedar, aku nak puasa. Bahkan hak ketika mana kita bersahur, bangun bersahur ni, itu tu menunjukkan ada niat di kita. Sebab apa? Sebab orang takkan bangun di pagi-pagi hari pukul 5 pagi, 4:30 pagi bangun memasak, menyediakan makanan kalau bukan tujuannya untuk berpuasa. Maknanya itu telah hadir hakikatnya di perbuatan sahur kita tu. Kerana jika ditanya, kenapa bangun pagi-pagi ni pukul 4:30 pagi duduk masak-masak dah ni? Nak puasa lah. Tu niat tu. Walau tak kata pun, nawaitu sauma ghadin, bangun sahur tu sendiri menunjukkan ada niat di hati seseorang dia nak puasa esok hari. Itu di sahur kita sendiri tu. Jadi niat ni ialah hadirkan hati, sedar esok aku nak puasa. Maka di sisi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, niatnya adalah mesti dijatuhkan pada tiap-tiap malam. Bermula daripada waktu kita berbuka puasa, itulah masa mulanya sehinggalah waktu kita azannya subuh ataupun terbenamnya matahari. Terbitnya matahari. Fajar. Keluar fajar itulah waktu subuh. Itu adalah masa untuk kita niat. Tiap-tiap malam. Di sisi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Terlupa niat di sisi mazhab kita Imam Syafi'i, orang tersebut tidak sah puasanya. Maka adakah boleh nak berbuka?
Dengan maknanya boleh nak makan pada siang hari tersebut. Semalam lupa niat. Oh, aku lupa niat semalam. Buka-buka peti, makan-makan Maggi. Haram. Wajib imsak. Wajib imsak. Mesti berkelakuan seperti kelakuan orang yang berpuasa. Wajib. Wajib imsak. Tahan diri daripada makan dan minum, makan berdosa. Lalu tu apa nak kata orang hak memang dia fasak dalam hati dia, tak mahu puasa dah esok. Lebih lagi lah. Haram makan, haram minum. Tiap-tiap kali buka peti nak makan, makan saja berdosa. Pukul 10, lapar pula, nak makan karipak pula, lapar, makan lagi, dosa. Minum air pula, kucak-kucak kopi, kacak-kacak kopi 3-in-1. Berdosa. Minum berdosa. Asalkan makan, asalkan minum, berdosa pada hari tersebut. Tak ada ruang untuk tidak berpuasa. Hak lupa niat pun wajib imsak, wajib tahan diri daripada makan dan minum. Apatah lagi yang sengaja tak mahu puasa, makan dan minumnya pada bulan Ramadan di siang hari, perbuatan dosa. Diri tidak berpuasa tu dosa dah. Dimakan tu dosa, diminum tu dosa, diisap rokok tu puasa, di apa lagi, tiap-tiap hak masuk dalam makan, hak jenis makan, semuanya berdosa. Berdosa. Tiap-tiap kali seru isap, dosa. Tak ada pasal. Tak ada ruang, tiada ruang untuk seseorang itu tidak berpuasa. Wajib puasa. Itu yang pertama, niat. Mazhab kita Syafi'i, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam wajib tentukan niat. Cuma berlaku sebagai ikhtiar ataupun hati-hatinya, ulama Syafi'iyah mengatakan sunat bagi kita untuk bertaklid, mengikut pandangan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahawasanya kita niat sebulan secara sekaligus sebagai cover kalau ada terlupa niat di malam-malam yang tertentu setelahnya. Telah di-cover dengan niat yang kita bertaklid dengan pandangan Imam Malik. Aku puasa sebulan di dalam bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi ini mazhab Imam Malik, bukan mazhab kita. Tapi sunat kita berniat mengikut sebagaimana mazhab Imam Malik ini. Mudah-mudahan kalau ada terlupa, puasa kita sah kerana telah di-cover dengan pandangan Imam Malik, sebab kita telah niat sebulan secara sekaligus. Bukan bermakna manakala niat hak sebulan secara sekaligus ni, malam-malam yang seterusnya pakai tak niat, tak jadi. Mesti kena niat tetap mengikut mazhab Imam Syafi'i. Cuma bimbang kalau ada terlupa. Sebab kita bukan sengaja tinggal niat, terlupa. Ada hari tu aku niat sebulan dalam bulan Ramadan, yang mana pandangan ni pandangan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Itu faedah kita niat sebulan dalam bulan Ramadan. Takut ada lupa. Bukan sengaja tak niat, takut terlupa. Takut terlupa. Dan faedah kita mengambil pandangan mazhab Imam Syafi'i, andainya mati di 2 Ramadan, manakala telah niat sebulan, pahala dikira oleh Allah puasa penuh pada tahun tadi, pada tahun tersebut. Sebab ada niat. Ada niat dalam hati kita nak puasa penuh pada bulan tersebut. Tiba-tiba mati 15, kira 30 juga, pahala je. Itu faedah niat mengikut pandangan mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian sebelum kita azan,
Apabila seseorang itu mengambil pandangan Imam Malik rahimahullah ta'ala, ianya bukan hanya semestinya kita niat di awal Ramadan saja. Oh, malam yang kedua, semalam terlupa nak niat hak sebulan. Sebagaimana pandangan Imam Malik, malam ni dah 2 Ramadan, tak boleh. Malam ni dah 3 Ramadan, tak boleh. Boleh. Boleh, mana-mana malam boleh. Bukan semestinya hanya 1 Ramadan saja. Malam 1 Ramadan saja, tidak. Malam-malam yang lain pun boleh, manakala kita ingat dengan catatan pada malam yang seterusnya niat sebagaimana mazhab kita Syafi'i tiap-tiap malam. Kerana hak niat sebulan ni hanya untuk sebagai penjagaan kalau ada yang terlupa. Begitu juga bagi perempuan, apabila telah niat di awalnya sebulan di dalam bulan Ramadan untuk berpuasa sebagaimana pandangan mazhab Imam Malik, apabila dia berpuasa, tiba-tiba putus dengan haid. Ada haid, datang haid 6 hari, 7 hari, 8 hari pada galiknya, atas kebiasaan adah perempuan tersebut yang datanglah. Tiba-tiba hari yang seterusnya, apabila dia bersih daripada haid, dia berpuasa, dia niat lusa dia berpuasa, setelah tu dia berpuasa. Tiba-tiba malam, ada malam-malam yang seterusnya selepas daripada haid, dia terlupa. Oh, aku niat dah hari tu hak pandangan Imam Mazhab Maliki. Bila kamu niat? Hak awal Ramadan sebelum datang haid ni, aku ada niat dah hari tu. Tak terpakai. Tak jadi dah hak ni. Hak awal-awal dia niat ni tak terjadi. Terputus dengan sebab datangnya haid. Dia kena niat hak lepas daripada datang haid itu, kena niat semula. Sebulan dalam bulan Ramadan mengikut mazhab Imam Syafi'i, kalau ada terlupa hak lepas daripada tu, baru boleh pakai hak ni. Bukan pakai hak awal, pakai hak kali yang kedua niat pula ni. Hak awal ni putus dah. Terputus dah niat tadi. Sebab datangnya haid pada celah-celah di dalam waktu, di dalam bulan Ramadan. Itu kita kena ingatkan para isteri kita, ajar berkaitan dengan niat tersebut. Itu berkaitan dengan niat. Yang kedua, iaitulah rukun puasa as-shaim, diri kita yang berpuasa. Yang ketiga rukun puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa, bermula daripada waktu subuh sehinggalah pada waktu maghrib, tidak makan, tidak minum, serta tidak melakukan amal-amal yang menyebabkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan membatalkan ibadah puasa. Maka perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa ada 9. Kita akan secara ringkas selepas daripada azan. Azan dulu kita bicara bab perkara yang membatalkan puasa 9 ni, tapi secara ringkas sahaja, sebagai nak refresh kembali.
Hadirin muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun puasa yang ketiga ialah menahan daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa, yang merosakkan ibadah puasa. Maka yang merosakkan ibadah puasa ni ada 9 perkara. Maka 9 perkara ni mesti kena jaga. Kalau tak jaga salah satu daripada 9 perkara ni, puasa kita rosak, puasa kita batal, wajib qada tanpa ada kafarah denda, melainkan satu sahaja yang mesti qada serta bayar denda atau serta kafarah kena denda, iaitulah jima' pada siang hari di dalam bulan Ramadan. Ini satu qada, satu dah. Kemudian hak qada tu lelaki je. Qada ni pun qada lelaki dan perempuan. Kafarah lelaki sahaja. Kafarah bagi lelaki sahaja. Jima' di siang hari. Yang mana kafarahnya memerdekakan hamba. Jika tidak ada hamba, kerana sekarang sudah tidak ada hamba, kepada tertib yang kedua, iaitulah berpuasa tiap-tiap hari selama 2 bulan berturut-turut. Tu kafarah dia. Tak mampulah. Mana tahu kita tak mampu. Kena terah dulu. Kena puasa dulu. Sekira-kira lembek dia. Puasa muntah. Itu baru nama tak mampu. Kalau awal-awal serendah dah, tak boleh 2 bulan berturut-turut. Cuba dakah? Lembek ke tidak kamu? Muntah ke? Siapa muntah ke kalau puasa 2 bulan berturut-turut? Dah tak terah lagi. Pakai terus bayar. Maknanya secupak nasi, secupak beras bersamaan 700 gram kepada fakir miskin 60 orang, tak sah kafarah tadi. Mesti kena ikut susunan dia. Jadi dalam 9 perkara ni, qada sahaja, melainkan satu jima'. Jadi perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa kita yang pertama, iaitulah memasukkan sesuatu daripada ain dunia. Dalam kitab sebut, kitab Hidayatus Sibyan. Memasukkan sesuatu daripada ain dunia ke dalam ataupun kepada rongga-rongga yang terbuka. Memasukkan sesuatu daripada ain dunia ke dalam rongga-rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka ada 6. Yang pertama, rongga mulut. 2, hidung. 3, telinga. 4, kubul. 5, dubur. 6-nya minta maaf, iaitulah puting susu di perempuan. Kerana keluar susu ada rongga. 6 ni namanya rongga yang terbuka. Rongga yang mahsus. Maka memasukkan ain sesuatu, ain yang berbentuk dunia ke dalam 6 rongga ni batal lah. Ain dunia ni maksudnya benda-benda, perkara-perkara yang atas dunia. Sebaliknya kalau perkara tu perkara akhirat. Benda daripada akhirat contohnya. Benda daripada syurga. Tak membatalkan ibadah puasa kita. Sebagaimana yang berlaku kepada Ummu Aiman, iaitulah pengasuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia berpuasa, tiba-tiba lapar sangat, dahaga sangat, tiba-tiba turun tali daripada langit, ada satu bekas terisi air, minum. Hukum fiqh tak batal. Sebab apa tak batal? Sebagaimana berlaku di Ummu Aiman ini. Kerana hak ni bukan daripada dunia. Karamah Ummu Aiman, Allah Ta'ala datangkan kepadanya air daripada syurga. Dia minum, tak batal.
Itu dalam hukum fiqh. Berlaku ke tak berlaku, dalam hukum fiqh ada sebut perkara tersebut. Tak batal. Hak batalnya hak dunia ni. Kalau hak dalam syurga, contohnya orang tu ada karamah, tiba-tiba tengok-tengok tepi dia, buah apple syurga dia kata. Makan, tak batal. Tapi pastikan memang hak daripada syurga dia ada karamah lah. Kalau baru pergi beli di Ekon C, di NSK semalam pergi beli, mari letak tepi, kata-kata hak daripada syurga, tak jadi. Tak jadi gitu. Ni hak betul-betul. Takdirnya. Tak batal. Jadi sesuatu dimasukkan ke dalam rongga yang terbuka 6 ni batal lah. Memasuk dalam arti kata benda yang di luar masuk ke dalam, ataupun benda yang di dalam keluar masuk, batal. Dua arti. Benda yang di luar masuk, ataupun benda di dalam keluar masuk, batal. Contoh, kahak ataupun dahak, ataupun hinguh. Hinguh yang diserok. Kahak, musim batuk, batuk, keluar. Kalau keluar di tengkuk kita, tengok kalau berada lebih daripada makhraj ha. Belajar tajwid, tengok makhraj ha berada di mana. Lebih kurang di pertengahan leher. Ha. Bukan ha. Kalau ha, bawah lagi. A, bawah. Ha. Berada lebih kurang di pertengahan leher. Di halkum situ. Kalaulah kahak ataupun hinguh, tiba-tiba keluar tadi tu, meresapi ataupun sehingga melepasi makhraj ha, telan, batal. Kena ludah. Apabila dahak yang keluar melepasi makhraj ha, telan, batal. Ini qaul yang muktamad dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada yang lebih ringan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, makhraj kha. Makhraj kha ni makhraj lebih tinggi sedikit daripada makhraj ha. Kha atas lagi. Jadi kalaulah kahak tu keluar di makhraj ha, telan, tak batal. Di sisi pandangan dhaif dalam mazhab kita Syafi'i. Batalnya bila? Apabila kahak berada di penghujung lidah seseorang. Telan. Batal. Qaul muktamad pun batal, qaul dhaif pun batal. Apabila kahak telah berada di penghujung lidah kita, atas daripada makhraj kha. Itu lebih ringan lah. Pandangan mazhab kita Syafi'i, makhraj kha batal. Kalau lebih ketat sikit, qaul yang muktamad melepasi makhraj ha, telan, batal. Kena ludah lah. Kena ludah. Itu bersangkut dengan mulut, rongga mulut. Tak ada isu lah. Tampal gigi, cabuk gigi, itu tak batal selagi mana kita tak telan darahnya tu. Tak batal. Cabuk, namun lagi cabuk. Sekarang memasukkan, itu batal. Berkomor dalam waktu bulan Ramadan di siang hari, tetap sunat kita berkomor. Bukan kata bulan Ramadan tak boleh berkomor, tetap sunat. Yang tak sunatnya mubalaghah pada berkomor, mubalaghah pada menghisap air ke hidung, tak sunat, makruh dalam bulan Ramadan. Luar Ramadan, malam dalam bulan Ramadan sunat. Ketika siang hari dalam bulan Ramadan berpuasa ni tak sunat, mubalaghah. Berkomor, hisap air ke hidung, mubalaghah, iaitulah maksudnya kita letakkan air tu banyak dalam mulut kita. Penuh mulut. Wajah nak cakap. Itu mubalaghah namanya. Ataupun kita masukkan sedikit saja, tapi kita buat gumbo. Kalau kat sini apa nama dia? Gugak tu. Nama apa kat sini? Kocoklah mudahnya. Kocok air tu dalam mulut kita. Blender air dalam mulut kita. Takdirlah termasuk. Termasuk. Bukan sengaja. Termasuk batal puasa kita. Kerana tidak disuruh untuk kita buat kelakuan tersebut di dalam bulan puasa di siang hari.
Tak disuruh. Hanya disuruh berkomo sahaja ketika mana kita berwudu. Tak disuruh mubalaghah. Mubalaghah ni bila? Luar daripada Ramadan ataupun ketika mana malam dalam bulan Ramadan, bolehlah nak mubalaghah, sunat. Tapi di siang hari bulan Ramadan, mubalaghah tidak disunatkan. Tiba-tiba buat juga makruh. Tiba-tiba air termasuk, batal. Sebab tak disuruh. Buat juga benda hak tak disuruh, batal kalau termasuk air ke dalam mulut kita lepas daripada makhraj kha ataupun makhraj ha tadi. Batal. Begitu juga hidung. Hidung hak batalnya mana? Khayshum. Tempat yang kita rasa senang hidung kita, tu baru batal. Dia panggil hak batin bagi hidung. Ada pun hak ni hak zahir. Nama rongga juga. Boleh nak korek tai hidung. Boleh berapa soal ni tokor tai hidung. Mana? Posok. Boleh. Tak jadi masalah. Hak taklihnya nu di tempat khayshum. Maka jari kita kalaulah kelingking hak paling kecil, boleh ke masuk dalam hak khayshum? Tak boleh, tak sampai. Berdarah kalau masuk tu. Tak sampai. Maka boleh korek tai hidung. Khayshum batal. Maka kalau sweat hak teh tu, itu batal lah. Mazhab kita Syafi'i batal lah sebab sampai kepada hak khayshum. Sebab tu berair mata. Oh, senang. Tu batal tu, batal. Demikian juga telinga. Kalau setakat guna tangan, itu nama zahir rongga telinga. Hak batalnya rongga telinga yang batin, gendang sana ni. Kalau dengan seruas jari kelingking, dia takkan sampai sama sekali pada hak yang batin tersebut. Melainkan digunakan katembak, kapah telinga, korek, itu batal. Kerana memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, iaitulah telinga. Mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Kalau dubur, misalnya kita ada buat perubatan kena masuk ke dalam, itu batal lah. Ataupun ketika mana kita nak basuh istinja daripada qada hajat, kita basuh tu sebenarnya basuh istinja qada hajat ni wajib mubalaghah dalam arti kata bersungguh basuh. Gosok tu mesti kuat. Arti gosok dengan kuat tu bukan korek, bukan jolok dengan jari. Jolok dengan jari batal. Ataupun perempuan istinja farash daripada air kencing, apabila dijolokkan batal dengan jari. Tak disuruh dalam agama kita sebegitu rupa. Yang disuruhnya bersungguh pada gosok guna tapak tangan. Gosok kuat setara mana pun gosok, kuat macam mana pun gosok, air masuk dalam dubur kita ketika mana kita istinja. Buang air besar. Gosok, masuk. Tak batal. Takdirnya termasuk. Tak batal. Sebab apa tak batal? Sebab diperintah oleh Allah untuk kita basuh qada ketika mana kita qada hajat, yang mana ianya mesti bersungguh-sungguh pada gosok. Adapun kalau korek, itu batal. Kerana tak disuruh. Tidak disuruh sama sekali. Maka berhati-hati ketika mana kita istinja. Demikian juga ketika mana kita nak qada hajat besar. Memasukkan sesuatu dalam arti kata benda di dalam, keluar, masuk balik, batal. Bukan semesti benda di luar, masuk baru batal. Benda di dalam, keluar, masuk, batal juga. Maka, qada hajat besar, takdirlah hak permulaannya dia sembelit. Kerah, contoh. Putuh depan. Masih ada di luar sisa-sisa. Naik kereta, bukit, Kia, maksudnya minyak tekan, tiba-tiba clutch pun tekan juga, tunda. Sepatutnya janganlah tekan clutch, lepaslah clutch tu baru naik. Ni tunda.
Demikian qada hajat kita mana, ketika mana qada hajat besar, tundur balik, duduk luar dah, masuk. Batal. Hati-hati. Dalam kita melakukan ibadah puasa, kena pandailah. Kalau kita jenis penyakit begitu, cepat-cepat makan ubat dalam bulan Ramadan ni. Biar keluar tu halus mulus. Biar keluar tu comel. Kalau sekerat-sekerat begitu, kalau kita tak pandai, dikemukkan kembali, dimasukkan kembali, batal. Ini dalam bab puasa cerita. Ataupun orang tu penyakit dia buasir, keluar dubur dia buasir. Baik, kalau buasir ni dalam masalah ni dimaafkan. Memasukkan kembali dubur tadi guna tapak tangan dimaafkan. Tapi dengan tapak tangan lah, syaratnya masuk dubur saja, jangan masuk tangan, jangan masuk jari. Hanya memasukkan dubur yang keluar itu saja. Masuk, kita tolak, balik masuk. Kerana sakit kalau dibiarkan begitu saja. Tak pergi kerja kita, kalau tak biar begitu, puasa ni tak boleh ni. Tak pergi kerja, tak pergi di mana, duduk atas katil bergoleklah jawabnya. Masuk, boleh dengan tapak tangan tanpa dijolokkan dengan jari. Itu bagi penyakit orang yang buasir. 5 rongga ni tidak boleh dimasukkan sesuatu. Lain daripada tu tak batal. Suntikan BCG tak batal sama sekali. Ikutlah mana-mana tempat semua ni tidak membatalkan ibadah puasa kerana ianya bukan rongga dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Titik air mu di mata kita tak batal. Walaupun terasa di tengkak kita, pahitnya, ada ubat air mu tu pahit contohnya. Terasa. Masuk daripada mana? Masuk melalui mata. Bukan rongga. Tidak membatalkan ibadah puasa. Yang batal hanya rongga-rongga terbuka yang dinyatakan tadi sahaja. 6. Mulut, telinga, hidung, kubur, dubur dan juga susu, puting susu tadi tu. Itu dia ada rongga kat situ. Lain daripada tu bukan rongga. Tu yang pertama. Yang kedua, perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa, muntah dengan sengaja. Kalau bukan sengaja tak batal, tapi jangan telan. Orang alahan ataupun kita tengok benda-benda yang jijik, yang busuk contohnya terlihat jadi nak muntah, tak batal kerana bukan sengaja, disengajakan, bukan sama sekali. Tak batal dengan catatan kita tidak menelan sisa-sisanya. Mesti berkomor terlebih dahulu baru boleh telan. Kalau masih ada sisa-sisa tak berkomor, kering begitu saja dalam mulut kita, telan air liur, itu batal. Kerana telah bercampur dengan muntah tadi. Tak boleh telan, kena berkomor terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, jimat dengan sengaja. Jimat dengan tidak sengaja ni jarang berlaku. Sebab berinteraksi dengan dua kepala, dua orang. Macam mana nak buat penceritaan yang kata tak khabar dua-dua? Payah juga tu. Dua-dua tak khabar, melainkan salah seorang mesti dia khabar, dia sedar. Puasa ni. Begitu. Tapi takdirnya dua-dua tak sengaja, terlupa hari ni Ramadan, maka dimaafkan. Yang ketiga, yang keempat, mengeluarkan mani, batal puasa kita. Yang kelima, haid, nifas, wiladah. 5 haid, 6 nifas, 7 wiladah. Wiladah ni beranak, keluar budak, keluar bayi. 7 batal. Cuma dalam bab haid sikit lagi, dalam bab haid kalaulah perempuan ni dia suci puasa pada 7 Ramadan puasa pukul 9 lepas bersahur puasa pukul 10 datang haid contohnya. 10 pagi datang haid. Dia bersahur tadi. Dia niat puasa dah. Sekarang datang haid. Sunat tidak makan, tidak minum pada hari tersebut. Sunat sahaja. Nak makan boleh, tapi pahala yang besar, tak makan, tak minum sebagaimana orang biasa, normal yang tidak datang haid, sehinggalah pada pukul waktu maghrib. Tak makan, tak minum. Dia berpuasa. Maksudnya, dalam arti kata secara zahir seperti puasa, tapi batal dah puasa dia, kena qada dah nanti.
cuma sunat tak makan, tak minum. Ada pun masalah yang kedua, dia ni hai bersih. Maka ketika itu tidak sunat imsak sama sekali. Dia nak makan sebagaimana dia dalam haid tadi, dia makan. Putus haid pukul 10 pagi contohnya. Mandi. Putus haid, mandi. Maka ketika itu nak makan, nak minum, sama sekali tidak disunatkan bagi dia untuk tidak minum, tidak makan. Ada pun masalah yang pertama tadi, suci. Kemudian haid berhenti pada pukul 10 pagi, pukul 3 petang contohnya, ada baki-baki lagi, sunat tidak makan, tidak minum. Itu 6 haid, 7 nifas, ke-7 wiladah, yang ke-8 hilang akal, gila, dan yang ke-9 iaitulah murtad wal'ayazubillah. Inilah 9 perkara yang membatalkan ibadah puasa, yang mesti kita kena jaga supaya puasa kita sah, cukup rukun-rukunnya, cukup syarat-syaratnya, maka ibadah kita sahlah. Kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa, maka puasa kita sah. Tetapi untuk mendapatkan pahala bukan hanya terhenti pada rukun dan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa yang kita jauhi, tetapi untuk mendapatkan pahala puasa daripada segala maksiat-maksiat. Daripada matanya, telinganya, mulutnya, jangan mengungkapkan perkataan yang haram ketika mana kita berpuasa. Mata jaga, kurangkan melihat Facebook, kurangkan melihat YouTube, kurangkan melihat TikTok, apa segala macam, kerana semua tu menyebabkan kita terheret kepada lebur dosa, pahala-pahala kita, pahala puasa rugi. Kita nak tengok ceramah dalam YouTube contohnya, tapi akibat sekarang ni pukul 6 petang dah, hampir dah nak berbuka puasa, nak tengok, mungkin kita nak dengar, mungkinlah ayat-ayat Quran kita nak dengar, dalam YouTube nak pasang Said Ramidi ke apa semua, tiba-tiba terkeluar iklan tu lama 12 saat baru habis, dia tak boleh nak skip. Sudahlah, tiba-tiba keluar iklan tadi tu. Duk tengok, dah lambat lagi ke? Tengok pula, lambat lagi ke? Habis. Rugi begitu sahaja pahala puasa kita pada hari tersebut. Jaga mata daripada melihat perkara-perkara yang haram, telinga daripada mendengar segala macam benda-benda, suara-suara yang haram, mulut daripada mengungkapkan perkara-perkara yang haram. Semua tu kita kena jaga dalam ketika mana kita berpuasa di dalam Ramadan, supaya kita mendapat pahala daripada Allah di atas puasa yang kita lakukan tersebut. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.